إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعهم وتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayah. Dengan rahmat Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Semoga rahmat Allah Ta'ala itu juga kita doakan semoga Allah Ta'ala sampaikan untuk kedua ibu bapa kita, pada ahli keluarga kita semua, pada guru-guru kita, jiran-jiran, sahabat-sahabat dan muslimin-muslimat sekalian, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung muka surat 198. Betul itu lah, 198. Ya. Berdoa tidak membelakangi qada Allah. Muka surat 198. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin fid darain. Berdoa tidak membelakangi qada Allah. Apa maksud? Jadi tajuk kita ni masih lagi tentang doa, iaitu bab yang ke-19 daripada 40. Kitab ni ada 40 bab. Kita duduk pada bab yang ke-19. Ya? Hampir setengah lah. Jadi masih lagi berkenaan dengan doa. Hari ini kita nak sambung bagaimana cara kita memahami doa ni, iaitu doa tidak membelakangi qada Allah. Jadi apa itu qada Allah? Kita sebutkan lagi sekali, qada Allah iaitu perlaksanaan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Itu maksud qada Allah. Qada ni maksudnya tunai. Kita tunaikan. Itu maksud qada. Sebab tu orang kata qada hajat, maksudnya tunaikan hajat. Jadi qada ni tunaikan, perlaksanaan ataupun implement. Boleh juga. Kita nak apa yang telah diqadarkan. Jadi salah satu daripada rukun iman, kita wajib beriman dengan qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Qadar iaitu ketetapan Allah. Allah Ta'ala tulis semua apa nak jadi. Maka bila sampai masa, waktu dan ketika, maka diqadakan apa yang telah ditulis. Tapi bahasa Arab dia sebut qada qadar. Kalau nak ikut bahasa Melayu, dia kena sebut qadar dulu baru qada. Kalau dari segi bahasa Melayu tapi bahasa Arab tak. Dia sebut qada qadar. Qada dulu. Sebab apa? Diqadakan itu apa yang telah diqadarkan. Macam kita mesyuarat, meeting. Kita meeting. Kita nak buat jamuan kita buka puasa. Sehari peruntukan berapa? 2.5, 5 ratus. Contohlah ni contoh. Kita meeting kan. Jadi kita meeting, okey 500 sehari nak buat buka puasa.
Menu dia sekian sekian sekian. Minggu ni sekian menu. Itu dipanggil qadar. Belum sampai bulan puasa lagi, belum qada lagi. Baru diqadarkan. Maka bila sampai masa dia bulan Ramadan, barulah diqadakan apa yang telah diqadarkan. Ya? Diimplement lah. Diimplementasikan. Tu boleh faham tak? Itu qada qadar. Cuma bahasa Arab dia sebut qadar dulu, ini qada dulu, lepas tu baru qadar. Kan? Jadi itu masuk qada dan qadar. Yang dikatakan beriman kepada qada dan qadar, maka wajiblah kita beriman apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah yang berlaku, maka kita kena beriman. Itu daripada Allah. Jadi apa kaitan dengan doa yang dimaksudkan tidak membelakangi qada Allah? Ini kerana ada beberapa fahaman yang dia kata tak perlu berdoa lagi sebab semua telah ditakdirkan oleh Allah. Faham tak? Semua ni dah ditakdir, Allah takdir semua lah. Jadi buat apa nak doa lagi? Ada fahaman macam tu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dia menjaga perkara ni supaya tidak berlaku salah faham tentang qada Allah, qadar Allah dengan doa. Kenapa? Tengok firman Allah depan. Ini firman Allah yang kita baca lepas. Allah Ta'ala suruh berdoa, uda'uni astajib lakum. Berdoalah nescaya aku mustajab. Kalau semua telah ditakdirkan tanpa ada kaitan dengan doa, maka Allah Ta'ala tak suruh berdoa. Tapi kenapa Allah Ta'ala suruh berdoa? Kerana doa ini tidak membelakangi qada Allah, qadar Allah. Baik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka jika dikata orang, kalau orang tanyalah, orang kata apa faedah doa, serta bahawasanya qada Allah tiada dapat ditolakkan dia. Semua qada qadar telah ditakdirkan, tak boleh nak tolak dah. Jadi apa faedah lagi berdoa? Imam Ghazali buat soalan. Kenapa? Memang ada fahaman ni. Jadi Imam Ghazali buat soalan. Kalau orang tanya, orang kata, orang berfahaman, fahaman apa? Tak payah doa, semua telah diqadakan, semua telah ditakdirkan. Kalau ada fahaman macam ni, maka jawab dia, maka ketahui olehmu bahwasanya setengah daripada qada Allah itu menolakkan bala dengan doa. Jadi setengah daripada qada Allah yang kita sebut, kalau tak salah lepaslah, iaitu qada mu'allaq dan qada mubram. Jadi setengah daripada qada Allah itu dapat menolakkan bala itu dengan doa. Dengan doa. Contoh, Allah Ta'ala takdir demam esok. Esok Allah Ta'ala takdirkan demam, berkait dengan doa. Jadi malam ni dia doa, ya Allah bagilah aku sihat sampai Ramadan. Allahumma barik lana, bagi berkat fi Sya'ban, dalam bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Dia doa contoh. Maka yang ditakdirkan tadi nak demam besok, jadi dengan sebab dia doa malam tadi, maka Allah Ta'ala bagi sihat. Kita sihat. Itu contoh gambaran. Macam tu. Faham tak tuan-tuan? Itu doa. Jadi semua tu dalam ilmu Allah kita tak tahulah, tapi disebut doa itu jadi barakah, jadi sebab menolakkan bala. Maka doa itu sebab bagi menolakkan bala dan mendapat rahmat, dapat rahmat Allah. Dengan kita berdoa. Nabi pun perintah suruh berdoa. Nabi ajar doa dalam bulan Ramadan. Nabi ajar pada isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, doa yang sering dibaca, yang disuruh amal dalam bulan Ramadan. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang diajar oleh Nabi. Kalau doa ni tak jadi manfaat, buat apa Nabi nak ajar doa?
Tapi Nabi ajar doa. Sebab apa? Sebab doa tu dapat memberi manfaat, dapat memberi keberkatan, mendapat rahmat Allah. Sebab itu Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah, banyak-banyak baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bila masuk bulan Ramadan. Bulan tak Ramadan boleh baca tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi dalam bulan Ramadan tu disuruh baca tu banyak-banyak. Kan Tok Imam, Tok Bilal selalu baca. InsyaAllah kita amin saja. Makmum belakang amin. Kan alhamdulillah. Seperti bahawasanya perisai apilan. Perisai itu apilan, apilan itu perisai. Perisai ni bukan kereta perisai. Saya duk faham perisai tu, kereta perisai tu, kereta kebai tu. Saya duk faham tu pula. Perisai di sini tu yang orang perang dulu tu. Ni dia pegang tu. Itu dia panggil perisai. Yang orang dulu-dulu cerita perang kan. Cerita perang, dia pegang tu. Itu dia panggil perisai tu. Satu tangan pedang pegang pedang. Tangan yang ni pegang perisai. Orang dulu kan. Perang dulu macam tu tuan-tuan. Dulu kereta perisai tak ada. Kan. Yang tu saja. Jadi doa ini seperti bahawasanya perisai apilan itu sebab bagi menolakkan senjata seteru. Jadi perisai itu tadi dapat menghalang, jadi defend kepada seteru ni tadi. Kan. Dan air itu sebab bagi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Dan air ini sebab sebab air ini tadi dapat mengeluarkan tumbuh-tumbuhan pada bumi. Dapat segarkan tumbuh-tumbuhan. Sebab tumbuh-tumbuhan ni dia hidup dengan air. Dia hidup dengan air. Tumbuh-tumbuhan ni. Dia punya pokok ni dia hidup. Bila dia hidup sebab cukup air tuan-tuan dalam pokok tu. Cuba tengok kalau pokok yang mati, kering, dia tak ada air, habis. Macam kita roh. Kita dalam diri kita ni dia panggil roh. Roh tu macam air bagi pokok. Kalau pokok ni dia air, kita roh. Keluar roh, tak ada apalah ni. Mati kita, keras. Bila roh keluar, hak ni keras, tak boleh buat apa. Kan? Orang korek hidung pun tak rasa apa. Kan? Keras, tak boleh buat apa. Bila keluar roh, tu. Itu kita hidup. Pokok kayu ni tadi dengan air tuan-tuan, hidup dia tu. Jadi air itu sebab bagi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Maka demikianlah doa. Maka doa pun macam itulah. Macam mana? Macam air, macam perisai itu tadi. Perisai dapat menolak bala. Maka doa pun samalah. Sebab itu disebut ad-du'a'u sijnul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang beriman. Doa senjata bagi orang beriman. Jadi doa itu dia seperti perisai itu, dia dapat menolakkan bala. Kita doa Allahumma idfa' anna ya Allah. Ya Allah jauhkanlah kami ya Allah. Kulla bala'in, setiap bala bencana, wa waba'in, wabak penyakit. Itu kita doa. Idfa' tu maksudnya jauhkanlah. Idfa' ni jauhkanlah. Itu maksud doa. Ini dapat menolakkan balak. Dan tiada daripada syarat mengaku dengan qada itu bahawa tiada menanggung akan senjata. Kan?
Maksudnya tak syarat mengaku dengan qada itu dengan tak menanggung akan senjata. Apa maksud ni tuan-tuan? Maksudnya tak bawa senjata, tak bawa lah. Kalau Tuhan takdir mati, mati. Tak, kalau Tuhan takdir tak mati, tak payah bawa senjata. Tak kena macam tu. Tak payah bawa lah ni, tak payah pakai. Tak apa. Kalau Tuhan takdir mati, ini takdir tak mati juga. Tu, macam tu. Faham tak tuan-tuan? Sakit, ini semua takdir Tuhan, tak payah makan ubat. Kalau Tuhan nak bagi lega, lega. Tak mau bagi. Kalau Tuhan takdir tak lega, tak lega. Kalau Tuhan takdir lega, lega. Tak makan ubat, apa dia kata. Maka itu dia menolak syariat, undang-undang Tuhan, sebab musabab. Faham tak tuan-tuan? Ini maksud apa ini? Dan tiada daripada syarat mengaku dengan qada itu bahawa tiada menanggung akan senjata. Bukan maksud macam tu. Walaupun kita makan ubat, tapi kita beriman dengan qada dan qadar. Yang bagi sakit Allah, yang bagi lega pun Allah. Tu orang beriman. Yang bagi sakit Allah, yang bagi lega Allah. Habis itu makan ubat tu tak menafikan kita beriman dengan qada qadar. Tak. Makan ubat tu itu salah satu daripada sebab. Macam doa tadi lah. Faham tak tuan-tuan? Tak payah makan nasi, tak makan. Kalau Tuhan bagi kenyang, kenyang juga. Ada macam tu? Tak juga, lapar cari nasi. Pandai. Kan? Jangan bagi dia makan. Kan? Kerana firman Allah Ta'ala, wal ya'khuzu aslihatahum, dan hendaklah mengambil mereka itu akan peliharaan mereka itu, dan akan segala senjata mereka itu. Surah An-Nisa ayat 102. Ini Allah Ta'ala sebut, ambillah senjata. Nak pergi perang, ambil senjata. Kan? Jangan apa ni, berpegang pada hakikat semata-mata. Tak ada senjata, tak apa lah. Kalau Tuhan nak bagi menang, menang juga. Dia kata ada. Tak kena macam tu. Salah. Dia panggil salah. Orang kata apa? Salah teknikal. Kan? Salah teknik. Kan? Sebab itu ini Allah Ta'ala firman, suruh ambil senjata kalau nak pergi perang. Kerana Allah Ta'ala mentakdirkan pekerjaan dan mentakdirkan sebab. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mentakdirkan pekerjaan satu-satu urusan tu dengan mentakdirkan sebab. Kita berdoa tu takdir Allah lah tu. Faham tak? Bagi sehat, bagi kan, dapat ilmu, dapat manfaat, dapat faedah, selamat dalam kubur, jauh daripada azab kubur. Tu semua jadi sebab. Tu kita doa kan, minta jauh daripada azab kubur, jauh daripada fitnah dajjal. Tu kita doa kan. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Kita minta jauh daripada azab kubur, azab neraka. Tu. Jadi kita berdoa itu juga takdir Allah. Maka dengan takdir itu juga Allah Ta'ala takdirkan kita selamat di akhirat. Macam tu kita kena faham. Jadi kita nak selamat di akhirat, kena berdoa lah. Kena berdoa dengan rahmat Allah kan. Semoga rahmat Allah ni luah untuk kita. Sebab kalau nak kira amalan tak mampu tuan-tuan. Amalan kita sebenarnya tak banyak pun. Tak cukup nak banding dengan rahmat Allah yang maha luas. Kan? Boleh faham tak tuan-tuan? Yang dimustajabkan doanya, ini di antara orang yang sangat mustajab doa tuan-tuan. Antara doa-doa yang mustajab, siapa? Orang yang muhdar. Orang yang mudar. Mudar yakni orang yang sangat susah. Mudar ni mudarat lah. Dia mudar, dia panggil. Mudar ni dia panggil isim fa'il. Mudarat tu masdar. Maksudnya
kemudaratan, kesusahan. Jadi orang yang susah ni doa dia sangat mustajab, tuan-tuan. Orang-orang yang susah, sebab tu kalau kita sedekah ke, kita bagi derma ke, bantuan ke, suruhlah dia doa untuk kita, sebab doa dia mustajab, tuan-tuan. Lagi satu, kita buat amalan kebaikan, kita sedekah kan, kita bagi bantuan, maka suruhlah dia berdoa, sebab doa dia mustajab. Kan kita bagi bantuan ni, ibu tunggal ke, anak yatim ke, apa ke, kan, musim nak buka sekolah nanti, kita bagi baju sekolah apa semua, kan, anak-anak yatim ni, kita bagi beli baju sekolah, bagi nak nanti tolong doa pak cik no, suruhlah doa. Macam tu cara dia, tuan-tuan. Jangan kita bagi saja rugi. Tak lagi rugi lah dari segi bab doa tu, kelebihan tu dah besar dah, tuan-tuan. Kita tolong bantu orang ni, tuan-tuan, kelebihan besar lah, kan, kita seronokkan hati orang. Jadi di samping tu kita suruh dia doa. Kenapa? Orang yang susah ni, dia doa dia sangat mustajab, tuan-tuan. Orang susah-susah ni. Dan keluh kesah, orang yang keluh kesah, orang yang keluh kesah, kan, doa dia mustajab sebab dia, hati dia keluh kesah. Maksudnya dia dia risau, jadi kita minta dia doa. Jadi sebab tu kita kalau keluh kesah banyak doa. Kalau kita kadang-kadang hidup dalam dunia ni, tuan-tuan, kita hidup dalam dunia ni, tak kira siapa pun, dia satu masa dia ada hari dia seronok, dia ada hari dia susah, dia ada hari dia, semua orang ada, tuan-tuan. Ada hari dia berasa keluh kesah, tu. Hidup dalam dunia ni, tuan-tuan, semua orang ada. Sebab apa? Itu salah satu daripada ujian Allah. Memang Allah Ta'ala jadikan manusia macam tu. Khuliqal insanu halu'a. Allah Ta'ala jadikan manusia ni halu'a, keluh kesah. Satu masa dia akan keluh kesah, tuan-tuan. Jangan keluh kesah. Contoh macam mana? Bini nak beranak. Kan? Contohlah, tuan-tuan. Bini nak beranak, macam mana ni? Anak lelaki ke perempuan ke, macam mana keadaan ni, kita duduk kat luar, hati duduk berdebar, tu keluh kesah juga. Jadi banyak-banyak berdoa lah, minta selamat. Ini contoh lah, kan. Jadi semua orang ada waktu dan ketika kita akan diuji oleh Allah dengan keluh kesah, kesusahan. Itu pasti ada, tuan-tuan, semua orang. Jangan kita rasa hidup atas dunia ni senang, sentiasa senang tak. Pasti ada ujian Allah. Semua orang macam tu. Orang susah, Allah Ta'ala uji cara orang susah. Orang senang, Allah Ta'ala uji cara orang senang. Orang sehat, Allah Ta'ala uji cara sehat. Orang sakit, Allah Ta'ala uji cara orang sakit. Dia semua tu ada ujian dah, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, bila satu ketika kita akan keluh kesah hati kita, maka banyak berdoa. Mustajab doa dia. Dan ibu bapa mendoa bagi anaknya. Ibu bapa, tuan-tuan. Ibu bapa. Jangan kita bezakan mau doa mak lagi makbul daripada doa ayah. Tu ayah malas berdoa. Pak malah berdoa, kan? Daddy malah berdoa. Pasal apa? Suruh mak hang lah doa, dia kata. Mak hang lagi mustajab doa. Sebenarnya salah fahaman tu. Salah tu fahaman tu, tuan-tuan. Yang disebut oleh Nabi SAW, doa ibu pun sangat mustajab, doa ayah pun sangat mustajab, tuan-tuan. Doa ayah sangat mustajab.
muka surat 193. Hadis yang diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi, tuan-tuan. Muka surat 193. Yang ketiga, dan doa bapa bagi anaknya. Ini disebut dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yaitu doa yang di antara doa yang dimustajabkan dia, yaitu doa ayah bagi anak. Jadi sebagai seorang anak jangan beza-bezakan doa mak, doa ayah, sama-sama mustajab. Jangan bezakan, tuan-tuan. Jumpa lah. Takut terlupa tu yang kita pusing balik tu. takut terlupa. Itu doa ayah. Sebab itu dalam ni disebut yang dimustajabkan doanya dan ibu bapa mendoakan bagi anaknya. Ibu bapa, tuan-tuan. Ibu dan bapa. Kemudian dan imam yang adil. Imam yang adil. Jadi imam yang adil ni, dulu imam ni pemimpin lah dulu lah. Kan? Imam yang adil ni seorang pemimpin yang adil. Doa dia sangat mustajab. Kan? Jadi menteri, kan? Jadi ni banyak kena berdoa sebab kan doa dia mustajab, kan? Dan orang yang soleh. Orang soleh. Orang soleh ni apa? Orang yang sentiasa nak buat kebaikan. Itu orang soleh. Soleh. Orang yang sentiasa nak buat kebaikan. Itu orang soleh, kan? Dia sentiasa nak buat kebajikan. Itu namanya orang soleh. Sebab dengan kebajikan-kebajikan, amalan kebaikan yang dibuat itu menjadi rahmat untuk dia. Menjadi rahmat untuk dia. Maka dia jadi orang yang soleh. Dia sentiasa nak buat kebaikan. Itu namanya orang soleh, kan? Yang keenam, jadi orang-orang soleh ni, sebab tu kalau kita jumpa orang-orang soleh, kita minta dia doa. Kan kadang-kadang kita jumpa orang alim, orang soleh, kan? Kan? Apa ni, ustaz tolong doa no. Tu kita minta dia doa. Ya? Sama-sama kita selalu doa, tuan-tuan. Sebelum kita nak baca kitab ni, kita doa dah. Ya Allah, bagilah rahmat kan, untuk kita semua, untuk ibu bapa, untuk guru-guru kita, untuk jiran-jiran kita. Kita minta doa sebelum nak baca kitab tadi, tuan-tuan. Supaya Allah Ta'ala bagi rahmat. Jiran-jiran pun kita dapat, tuan-tuan. Walaupun dia malas main masjid, main surau, tapi jiran-jiran kita dapat juga keberkatan dengan sebab kita main. Kan? Jangan kita kedekut, tak mau doa jiran kita. Malah nak mari masjid, doa sendiri, ya. Bukan sifat orang beriman macam tu, tuan-tuan. Orang beriman dia doa. Dia tak kira lah jiran dia tak mai kan mai, dia doa semua. Sahabat-sahabat kita pun sama. Doa untuk sahabat-sahabat kita. Tak semestinya kan, sahabat-sahabat kita macam-macam. Kan? Hang doa sendiri, ya. Hang doa sendiri, ya. Tak boleh lah, sifat orang beriman bukan macam tu. Dia doa semua. Sahabat-sahabat kita doa semua. Jiran-jiran semua. Supaya apa? Supaya berkat kita tu sampai kepada sahabat kita, jiran-jiran kita semua. Tu orang yang beriman, tuan. Beriman dengan Allah. Ini orang soleh, tuan. Orang soleh, dia sentiasa nak buat kebaikan. Jadi kita suruhlah dia doa untuk kita. Kalau kita jumpa lah, kadang-kadang jumpa orang alim, orang soleh, tuan minta tolong doa lah saya dengan keluarga saya, minta selamat dunia akhirat. Suruh lah. Macam tu. Yang keenam, dan anak yang berbuat bakti bagi dua ibu bapa. Doa anak. Doa anak bagi dua ibu bapa. Tuan-tuan, kelebihan anak dengan mak ayah ni, anak ni kalau dia buat amalan on the spot dapat kepada ayah, tuan-tuan.
On the spot dapat pahala tu kepada mak dan ayah dia. Anak dia kalau buat kebaikan, anak dia baca Quran, anak dia sembahyang, sebab tu kita suruh. Walaupun dia tak niat, tuan-tuan. Ini ulama sebut automatic. Automatically infinity. Boleh sebut yang tu? Dia auto, dia pahala tu dia auto kepada mak ayah ni tadi, tuan-tuan. Auto transfer. Auto transfer, tuan-tuan. Itu kelebihannya. Sebab tu mak ayah ni kena sentiasa pesan pada anak-anak tu. Baca Quran, sembahyang apa semua. Sebab apa? Bila anak-anak buat, automatik dapat. Anak-anak buat kebaikan, automatik dapat pahala tu, dia pasti akan dapat kepada mak ayah tadi. Itu kelebihan dia. Walaupun dia tak niat. Ada ulama sebut macam tu. Tapi ada setengah ulama kata yang elok kita niat untuk ibu bapa kita. Kita niat lah. Contoh kita sedekah RM100 contohlah. Kita niatlah hati, semoga Allah Ta'ala sampaikan ganjaran pahala ni untuk mak ayah kita. Jadi tak kisah nak niat pun boleh, tak mau niat pun tak apa. Kan? Itu doa anak yang berbuat bakti bagi dua ibu bapa. Sebab tu salah satu daripada hadis Nabi SAW yang disebut iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam, terputus amalan dengan 3. Sedekahun jariyah wa waladun salih yad'u lahuma. Satu lagi al-ilmu yuntafa'u bih. 3 ni. Satu sedekahun jariyah. Kemudian yang kedua al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dapat memberi manfaat. Yang ketiga wa waladun salih yad'u lahuma, anak yang soleh yang berdoa untuk dua ibu bapa, maka itu sampai. Ini disebut oleh Nabi, hadis sahih, tuan-tuan. Doa dan anak yang berbuat bakti bagi dua ibu bapanya. Dan orang musafir, orang musafir doa dia mustajab juga. Jadi bila musafir banyak-banyak berdoa. Sebab mustajab doa bila kita musafir. Dan lagi kalau orang musafir mai di rumah kita, kita suruhlah dia doa. Contohnya pakcik kita kan mai di rumah kita, mai mana nu jauh Kedah contohlah kan. Pakcik kita mai, pakcik kita nak balik, pakcik tolonglah doa-doa no, murah-murah rezeki, berkat dunia akhirat. Mintalah suruh pakcik kita doa. Sebab apa? Doa dia mustajab, dia musafir. Itu doa orang yang musafir. Dan orang yang puasa pada ketika berbuka. Ni nak dekat ni. Kan? Nak dekat puasa ni sebulan, tak habis bulan kan? Jadi doa orang yang orang yang puasa tu, ketika berbuka tu di antara doa yang dimustajabkan. Ketika nak buka puasa tu, tuan-tuan. Jadi banyak berdoa. Jangan kita putus asa, jangan kita lemah, jangan kita putus semangat untuk kita doa. Sebab apa? Ni semua akhirat esok baru kita tahu kelebihan, tuan-tuan. Akhirat baru tahu kelebihan doa ni. Rugi aku tak doa itu. Kan? Sebab apa? Bila kita berdoa saja dapat pahala. Berdoa saja kita dah dapat pahala dah. Kita angkat tangan saja doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dah dapat doa, dapat pahala lah, tuan-tuan. Itu kelebihannya. Sebab apa Nabi sebut ad-du'a'u huwal ibadah. Doa tu sendiri dia adalah ibadah. Doa tu sendiri itu adalah ibadah. Boleh baca lagi no? Faedah.
Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, ia sabda Nabi SAW, bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu satu malaikat yang diwakilkan dia dengan orang yang berkata, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna. Kita pernah dengar orang baca Yasin. Baca tahlil kan? Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Masa tahlil. Itu doa tu sebenarnya. Sebelum nak zikir la ilaha illallah tu kita baca ni. Ya arhamar rahimin irhamna wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Apa tu baru zikir la ilaha illallah. Ketika doa buat tahlil, doa selamat tu. Jadi ketika mana sebut ya arhamar rahimin, berhenti azan lu. Okey. Kita berhenti azan sat. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العالمين وبعث مقام إنك لا تخلف الميعاد. Sikit kena tuan-tuan. Jadi riwayat Abi Umamah ni, kata Nabi, Allah Ta'ala ni jadikan satu malaikat
yang diwakilkan dengan dia untuk orang yang berkata ya arhamar rahimin. Berapa kali? 3 kali. Maka barang siapa berkata akan dia 3 kali, maka malaikat itu berkata, malaikat itu baginya bahawasanya Tuhan yang amat kasih sayang daripada segala yang kasih sayang. Allah Ta'ala ni maha kasih sayang daripada segala yang kasih sayang. Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada mak kita, daripada ayah kita. Kan? Dulu ingat kalau mak kita suruh kita pergi kedai, kita malah, kita minta duit mak bagi tak? Tak bagi ya. Kan? Nak pergi kedai pun malah, lepas tu minta duit ke orang. Kan? Padahal mak kita sayang kita. Kan? Suruh pergi kedai malah, tapi minta duit kat mak. Nampak tak? Mak bagi tak bagi ya? Malah. Nampak? Tuhan ni suruh kita buat. Kadang-kadang kita tak buat pun perintah Allah, tapi Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi, tuan-tuan. Kan? Tuhan bagi walaupun kita tak buat. Itu nak menunjukkan sifat Arhamar Rahimin, maha kasih sayang Allah daripada segala yang kasih sayang. Kalau Allah Ta'ala tak sayang, bangun pagi tak sembahyang subuh, nak makan pun tak boleh, tuan-tuan. Kan? Bangun pagi tak sembahyang subuh, tak boleh nak makan. Pasal apa? Tak sembahyang subuh. Tu kalau Allah Ta'ala tak sayang. Ni sebab Allah Ta'ala maha kasih sayang, tuan-tuan. Roti telur 2 biji, kita sembahyang subuh sebiji je. Dia 2. Nampak? Makan elok-elok, padahal subuh pun tak sembahyang, tapi boleh makan lagi, tuan-tuan. Nak cerita kata Allah maha kasih sayang. Kalau tidak pakai tak boleh makan lah, lekat lah. Jam tangan, tak boleh nak makan. Pasal apa? Tak sembahyang subuh. Nampak tak? Tapi Allah Ta'ala maha kasih sayang. Tunggu lagi. Tunggu apa? Tunggu orang hak tak sembahyang subuh ni tadi, tunggu dia tobat, dia istighfar, kan? Dia insah. Tu maha kasih sayang Allah. Nampak tak? Jadi ini sifat kasih sayang Allah yang daripada segala yang kasih sayang. Orang yang sayang kita pun kadang-kadang tak seperti Allah sayang pada kita. Sesungguhnya berhadap ia atas engkau, maka minta olehmu akan dia. Ini kata malaikat. Jadi mintalah. Allah Ta'ala berhadap, maksudnya Allah Ta'ala terima, pandang doa tu tadi bila dia sebut ya Arhamar Rahimin, yang kita baca dalam doa selamat tu. Setiap kali doa, kadang-kadang orang ni baca doa selamat, orang baca Yasin ke tahlil ke apa kan, pasti akan sebut ni. Memang dia ajar. Ulama buat dah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Tapi hal ni dia ya Arhamar Rahimin sajalah sebut 3 kali. Yang irhamna tu kita minta Allah Ta'ala rahmati kita, rahmat pada kita. Sebab apa? Rahmat ni amat besar, tuan-tuan. Rahmat ni kita nak rahmat Allah, kasih sayang Allah. Habis itu. Dan riwayat daripada Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita berhenti sini, tuan-tuan. Nanti kita sambung lah lepas dah kaya no. Kuliah Zuhur dah lah, tapi kita tak baca kitab ni lah. Kan nak baca kitab juga. Lagi orang tak tengok kita ni tak faham lah apa. Kan? Jadi insyaAllah kita ni lah, sambung kitab ni mungkin lepas raya lah kot. Tapi tazkirah Zuhur ada, tazkirah Zuhur ada. Yang tu kita buat tajuk cerita tentang Ramadan lah, kelebihan Ramadan, perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan ni, insyaAllah. Ya, ada, dah lepas lah. Bak Ramadan dah lepas lah. Ya, boleh juga.
Kita ulang ada ba Ramadan. Insyaallah tuan-tuan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salih wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.